Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan Indonesia yang baru-baru ini melaksanakan hukuman mati ke atas 6 pesalah dadah setelah tidak menjalankan hukuman tersebut selama 5 tahun. Juga di Indonesia, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan usaha menarik keluar bahagian badan pesawat QZ8501. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk ASEAN bersetuju terhadap langkah-langkah pencegahan wabak Ebola semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN campur 3 di Bangkok. Malaysia melancarkan 2 laluan ekspres di KLIA dan KLIA 2, sementara di Vietnam, projek berenang dikendalikan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan secara percuma untuk mengurangkan resiko bencana. Bersama Ajah Haminah Duraman untuk mengikuti laporannya. Indonesia baru-baru ini telah melaksanakan hukuman mati menggunakan skuad penembak ke atas 4 lelaki warga negara Brazil, Belanda, Malawi dan Nigeria serta 2 perempuan masing-masing dari Vietnam dan Indonesia atas kesalahan jenayah dadah. Susulan itu, Belanda dan Holland memanggil balik kedutaan mereka dari Indonesia. Sementara itu, perwakilan Kumpulan Pengampunan Hak Asasi Manusia Brazil mengutuk pelaksanaan hukuman mati itu. Jurucakap Pejabat Pendakwa Raya Indonesia, Tony Spontana berkata, rayuan secara peribadi di saat akhir oleh Belanda dan Brazil telah ditolak oleh Presiden Indonesia Joko Widodo Disember tahun lepas. Presiden Joko Widodo berkata, kerajaan perlu bertindak tegas terhadap kesalahan jenayah dadah. Indonesia meneruskan semula hukuman mati pada tahun 2013 setelah tidak menjalankan hukuman tersebut selama 5 tahun. Seramai 138 banduan akan menjalani hukuman mati di Indonesia. Kebanyakan mereka atas kesalahan jenayah dadah, 1/3 daripadanya adalah banduan rakyat asing. Dalam 2 hari terakhir ini, perkembangan terbaru operasi pencarian QZ8501. Pasukan mencari dan menyelamat Indonesia terus mengharapkan keadaan cuaca yang baik dalam usaha menarik keluar bahagian badan utama pesawat QZ8501 dari dasar Laut Jawa selepas ia ditemui. Pasukan mencari dan menyelamat merancang untuk menggunakan lebih banyak belon udara untuk menarik keluar bahagian badan pesawat ke permukaan laut di sebalik ombak besar dan arus kuat yang mungkin menyukarkan para penyelam menjalankan tugas. Pesawat AirAsia QZ8501 yang membawa 162 penumpang terempas di Laut Jawa ketika cuaca buruk pada 28 Disember lalu, iaitu ketika dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Setakat ini lebih 50 mangsa telah ditemui. 45 daripadanya sudah dikenal pasti. Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN bersetuju terhadap langkah-langkah pencegahan wabak Ebola semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN campur 3 mengenai kesediaan dan makluman balas ke atas Ebola yang berlangsung di Bangkok Disember lalu. Mesyuarat khas 2 hari itu menghimpunkan para Menteri Kesihatan dan setiausaha tetap dari 13 buah negara, iaitu 10 buah negara anggota ASEAN, negara Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta 3 buah negara rakan dialog ASEAN iaitu China, Jepun dan Korea Selatan. Di akhir mesyuarat, Menteri Kesihatan Awam Thailand Ratchathia Ratchatanaven berkata, para delegasi ke mesyuarat tersebut melahirkan kebimbangan terhadap wabak Ebola yang menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Mesyuarat telah mengubal dasar perjanjian bersama untuk mengukuhkan kawalan Ebola di peringkat kebangsaan, serantau dan global bagi membendung virus yang membawa maut itu. Di peringkat ASEAN, negara-negara ahli bersetuju mewujudkan mekanisme bagi mengawal penyakit, meluaskan saluran komunikasi, mempromosikan penyelidikan, persediaan perubatan dan meningkatkan kerjasama di kalangan negara anggota. Semasa perbincangan, mesyuarat juga menggesa supaya menggerakkan bantuan ke seluruh dunia bagi mengurangkan wabak Ebola di negara-negara Afrika Barat, memandangkan ia menjadi ancaman utama kepada kesihatan global. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Margaret Chan juga menyampaikan taklimat khas mengenai isu Ebola
krisis kesihatan antarabangsa dan ancaman dunia dari Ibu Pejabat WHO di Switzerland melalui sidang video. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Jeneral Prayut Chan-o-cha dalam ucapannya semasa majlis perasmian menjelaskan Thailand sudah bersedia dan tidak terlalu cemas dalam menangani penyakit yang baru muncul seperti Ebola. Jabatan Imigresen Malaysia melancarkan 2 laluan ekspres di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 bagi memudahkan ketibaan dan pelepasan para pelancong dari negara-negara ASEAN serta pelawat dari negara-negara lain bagi tempoh visa jangka panjang. Ketua Pengarah Immigration Mustafa Ibrahim melancarkan laluan ASEAN serta e-gate bagi warga negara asing di KLIA Sepang 18 Disember lalu. Laluan ASEAN berkuat kuasa serta-merta selepas pelancaran manakala e-gate bagi warga negara asing berkuat kuasa pada 29 Disember. Sementara itu, laluan serupa di KLIA 2 akan berkuat kuasa pada Februari depan. Laluan ASEAN akan mempercepatkan prosedur immigration bagi penduduk ASEAN yang menghadiri mesyuarat, seminar dan persidangan di Malaysia. 5 kaunter bagi laluan ASEAN telah dihaskan di KLIA, 2 di Dewan Berlepas Antarabangsa dan 3 di Dewan Ketibaan Antarabangsa. Manakala 4 di KLIA 2, masing-masing 2 di Dewan Berlepas Antarabangsa dan Dewan Ketibaan Antarabangsa. Menurut statistik, kira-kira 20% pelancong ke Malaysia adalah pemegang pasport dari negara-negara ASEAN. Kadar mati lemas di kalangan kanak-kanak di Vietnam adalah antara yang tertinggi di rantau Asia Tenggara. Kanak-kanak di kawasan luar bandar dan kawasan pantai tengah adalah 2 kumpulan yang paling terdedah. Sehubungan itu, sebuah pertubuhan bukan kerajaan iaitu Bantuan Nordik ke Vietnam NAV telah mengendalikan projek berenang kurangkan risiko bencana. Dikendalikan oleh seorang guru dengan 5 pelajar, kelas renang ini diadakan 3 kali seminggu sepanjang kursus 2 bulan. Selepas kursus, para pelajar dijangka boleh berenang dan pada masa yang sama memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk bertindak balas dalam situasi yang sukar bagi melindungi diri mereka dari orang lain. Bagaimanapun, hanya beberapa buah sekolah rendah di seluruh negara sahaja mengadakan kelas renang ini kerana tidak mempunyai kemudahan dan sumber tenaga untuk mengajar. Sejak Julai 2013, NAV telah bekerjasama dengan lebih 30 buah sekolah untuk mengajar kemahiran berenang kepada hampir 1,700 pelajar. Projek juga memfokuskan latihan pendidikan jasmani kepada guru-guru di sekolah rendah. NAV berharap dapat memperluas lagi dan mengendalikan lebih banyak projek sebagai maklum balas terhadap perubahan iklim. Auda, berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan bahan-bahan berita menarik yang lain. Di Singapura, pemasangan panel solar di blok-blok kediaman membantu mengurangkan kos tenaga. Persembahan seni yang memaparkan kebudayaan unik Laos berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Tunamaya Beach and Spa Resort memperkenalkan perkhidmatan penerbangan sewa khas di Pulau Tioman di Pahang. Di Thailand pula, Festival La Fla Buek meningkatkan kesedaran orang ramai dan memperkenalkan kuota tahunan untuk menangkap ikan, dan Festival Filem Korea berlangsung di SM City Clark di Pampanga, Filipina. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Hajah Haminah Duraman. Panel solar akan dipasang di 700 buah blok perumahan milik HDB dan 3 hartanah komersial dan perindustrian milik HDB pada akhir tahun 2016.
Ia adalah sebahagian dari program pembangunan kapasiti solar HDB yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaga solar bagi kegunaan para penduduk di blok-blok kediaman. Jurong East, Marine Parade, Sembawang, Tampines merupakan 4 buah bandar yang akan mendapat manfaat dari projek terbaru pemasangan panel solar ini. Ini adalah tambahan kepada 200 buah blok kediaman yang akan dipasang dengan panel solar menjelang akhir tahun ini. 3 buah hartanah komersial lain adalah Tua Payoh, Woodlands Civic Centre dan East Link Industrial Building. Panel solar akan dipasang di atas bumbung atau atap setiap blok kediaman. Majlis Perbandaran berkata pemasangan panel solar ini akan membantu mengurangkan kos tenaga yang seterusnya memberi manfaat kepada para penduduk. Persembahan seni yang memaparkan kebudayaan unik Laos berlangsung di Ho Chi Minh, Vietnam. Acara tersebut juga sempena peringati persahabatan Laos dan Vietnam dan pada masa yang sama menandakan ulang tahun ke-39 Hari Kebangsaan Laos yang disambut pada 2 Disember. Acara dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Penerangan dan Pelancongan Laos dan rakan sejawatan dari Vietnam Disember lalu. Ia adalah sebahagian dari Pelan Kerjasama Laos-Vietnam mengenai budaya yang diadakan di Bandar Ho Chi Minh dan wilayah-wilayah di selatan iaitu Hau Giang dan Vien Long. Acara kemuncak Minggu Kebudayaan tersebut adalah persembahan kumpulan seni dari Laos yang memperkenalkan budaya tradisional masyarakat Laos serta ikatan persahabatan istimewa antara Laos dan Vietnam. Sambutan tersebut dihadiri oleh Timbalan Menteri Kebudayaan, Penerangan dan Pelancongan Laos, Bong Son Sapuvong. Beliau berharap Vietnam dan Laos akan terus mempromosi tradisi persahabatan dan kerjasama komprehensif. Timbalan Menteri Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Vietnam, Hyun Vin Al berkata, Minggu Kebudayaan Laos di Vietnam merupakan peluang terbaik untuk meluaskan persefahaman antara rakyat kedua-dua buah negara. Sebanyak 16 persembahan berbeza telah disediakan oleh Jabatan Sastera dan Seni Persembahan Laos. Ia merangkumi nyanyian, tarian dan muzik tradisional serta pertunjukan fashion untuk memperkenalkan pakaian tradisi dan moden Laos kepada rakyat Vietnam. Minggu Kebudayaan Laos diadakan setiap 4 tahun sekali di Vietnam. Persembahan pertama diadakan pada tahun 2010. Tuna Maya Beach and Spa Resort memperkenalkan perkhidmatan penerbangan sewa khas ke Pulau Tioman di Pahang. Penerbangan berlepas 4 kali sehari dari Subang Sky Park, Selangor dan lapangan terbang Sinai, Johor dengan menggunakan pesawat C-2088. Pengarah Tuna Maya Gan Hong Lee berkata penerbangan sewa khas yang membawa penumpang pada waktu tertentu mengambil masa lebih kurang 45 minit dari lapangan terbang antarabangsa Sinai dan 90 minit dari Subang Sky Park. Pengarah Tuna Maya berkata pihaknya merancang untuk memperluas lagi perkhidmatan itu pada masa akan datang. Pelancarannya dirasmikan oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Nazri Aziz. Jabatan Perikanan di wilayah Phetchaburi, Thailand memberi permit sehingga 25 tangkapan ikan keli gergasi Mekong semasa Festival La Plaboek. Kota tersebut merupakan satu peningkatan dari 10 tangkapan seperti biasa yang dibenarkan ketika perayaan lalu yang diadakan setiap tahun pada bulan Disember dan Januari di kolam atau takungan air Keng Krajan. Festival bermula pada 1 Disember 2014 dan berakhir pada 31 Januari ini. Para peserta dikendaki menderma kepada kumpulan pemeliharaan untuk membeli kentang goreng untuk dibuang ke dalam kolam. Orang ramai dilarang menangkap ikan keli di luar tempoh bulan Disember hingga Januari. Sesiapa yang melanggar peraturan, denda akan dikenakan sebanyak 2,000 baht seekor dan ikan keli akan dilepaskan semula ke dalam air.
Sejak tahun 2003, Jabatan Perikanan mula melepaskan anak ikan keli di perairan awam di seluruh negara termasuk kolam atau takungan kain kerajaan yang membantu meningkatkan bilangan spesies yang hampir terancam atau pupus. Disebabkan amalan penangkapan ikan yang berlebihan di kain kerajang sebelum ini, pihak berkuasa telah menganjurkan perayaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dan memperkenalkan kota tahunan untuk menangkap ikan semasa musim tangkapan. Melalui kepimpinan Pusat Kebudayaan Korea di Filipina dengan bantuan Kedutaan Korea, Festival Film Korea 2014 berjaya diadakan tahun lalu di SM City Club di Pampanga, Filipina. Festival bertujuan memperkenalkan budaya Korea dan mengukuhkan hubungannya dengan Filipina. 7 buah filem Korea telah dipertontonkan secara percuma. Satu daripadanya adalah Accompaniment. Kejayaan Festival Film dijangka mengukuhkan lagi ikatan antara Korea dan Filipina dan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Audah, ASEAN telah menetapkan matlamat untuk membentuk satu komuniti ASEAN tahun ini. Matlamat utama komuniti ini adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan keamanan dan kestabilan, mengukuhkan ekonomi, mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang pembangunan di rantau ini. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Audah boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.